Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, pada hari ini, Cikgu nak berkongsikan dengan kamu satu lagi soalan yang akan keluar dalam SPM kertas 2 bahagian A. Selalunya soalan dalam tajuk ni dia akan berselang dengan soalan melorek set. Jadi pada hari ini, kita akan membincangkan tentang melorek rantau ketaksamaan. Baik, sebelum kita bermula menjawab satu dua soalan tentang melorek rantau ketaksamaan ini, cikgu nak share dengan kamu sedikit tentang nota ringkas lah. Cikgu nak bagi kamu sedikit tentang nota ringkas tentang apa yang dimaksudkan tentang melorek rantau ketaksamaan. Dalam tajuk ini, kamu akan belajar 4 jenis simbol, iaitu pertama besar, lebih kecil, lebih besar sama dan lebih kecil sama. Okey, apa perbezaan antara kedua-duanya? Of course lah, firstly kamu akan nampak dia punya simbol tu, yang atas tu tak ada tanda sama, yang bawah ni ada tanda sama kat sini. So, dua-dua shape ni yang membezakan dia adalah jenis garisan. Sekiranya tak ada tanda sama, garisan dia ada 4 jenis. Okey, yang ni standard lah. Kalau cikgu tengok dalam SPM, standard mesti ada 4 jenis garisan ni. Salah satunya akan keluar. Okey. So, antaranya garisan yang akan ada ialah macam ni. Okey, jadi kalau tak ada tanda sama tu, maksudnya garisan dia adalah garisan putus-putus. Garisan ni tegak dan melintang. Okey, jadi ada 4 jenis garisan. Cuma garisan dia mesti putus-putus. Jadi kalau kamu tengok ada simbol macam ni, maksudnya garisan dia memang kena putus-putus. Baik, yang kedua, kalau garisan tu ada simbol dia ada tanda sama, macam mana pula bentuk garisan dia? Bentuk garisan dia tak putus. Okey, so jadi pattern garisan tetap sama. Ini satu, macam ni satu, tegak satu dan melintang satu. Okey, info tambahan lagi, sekiranya garisan tu tegak, maksudnya persamaan dia mesti X sama dengan satu number. Sekiranya garisan tu melintang, maksudnya garisan tu mesti bermula dengan Y dengan satu number. Maksudnya dia memotong pada paksi Y. Kalau dia tegak, dia memotong pada paksi X. Sama juga bagi yang bawah. X sama dengan apa? Dan Y sama dengan satu number. Okey. Jadi, kenapa cikgu ajak benda ni? Kerana selalunya dalam SPM, garisan tegak dan melintang ni dia mesti akan minta kita untuk lukis. Jadi kamu tengoklah. Kalau dia mula huruf X, dia mesti tegak. Kalau dia mula huruf Y, dia mesti melintang. Okey, baik. Cara melorek. Cara melorek dia akan sama macam ni. Maksudnya, kalau yang lebih besar, okey, lebih besar dan juga lebih besar sama ni, cara melorek dia sama. Okey, kita pergi yang first, lebih besar dengan lebih besar sama. Cara melorek dia sama. Kalau lebih besar, selalunya cikgu akan minta pelajar untuk sambung buat satu garisan kat dia. Bila kita buat satu garisan, kita akan jumpa dia akan jadi huruf B. B mewakili besar. Jadi bila besar, kita akan lorek di atas. So sebagai contoh, antara garisan yang pertama ni, yang atas dia adalah yang ini. Okey, jadi kita akan lorek di atas garisan tu. So ini mewakili lebih besar. Sama juga dengan ni. Okey. Cikgu bagi nampak colour sikit ya. Maksudnya ini mewakili lebih besar. Ini mewakili lebih besar sama. Okey. Next, kalau garisan tu bentuk macam ni pula. Okey, bentuk macam ni. So, of course lah di atas dia akan dikira lebih besar. Sinilah. Okey, besar. Sama juga untuk garis yang tak putus. Lorek dia tetap sama walaupun garis putus ataupun garis tak putus. Okey. Baik. Kalau garis tu tegak. Garis tegak, dia tak ada lah atas bawah. Dia ada kiri kanan. Jadi satu nombor yang besar, dia mesti akan berada di sebelah kanan. So, jadi cara lorek dia mesti di sebelah kanan. Sama juga untuk yang ni.
Okey. Tapi kalau garis melintang macam ni, dia senang je lah. Dia ada atas, bawah. So, yang kita lorek atas ni mewakili lebih besar. Okey. Kita lorek atas ni mewakili lebih besar, sama. Besar sama dengan besar ni, cara lorek dia sama, atas semua. Tetapi yang membezakan dia adalah jenis garisan. Okey, baik. Seterusnya, kita pula nak cuba kalau dia lebih kecil. Macam mana saya nak tahu tu lebih kecil? Dengan cara kita buat benda yang sama, cantumkan. Okey, bila kita cantum, kita dapat huruf K. So, dia merujuk kepada kecil. Jadi, bila kecil, dia perlu dilorekkan di bawah. Okey, so, lebih kecil, lorek di bawah lah. Bawah garisan. Jadi, ini mewakili lebih kecil. Kalau tegak, di kiri lah. Okay, so bila kamu faham saja konsep ni, kamu pergi jawab soalan, kamu pasti akan boleh jawab. Okay, so kita terus pergi tengok kepada 1-2 soalan. Nak menjawab soalan melorek set sebenarnya dia senang je. Dan selalunya soalan ni dia akan bagi dekat kita 3 markah. So, kita mesti pastikan bahawa soalan nombor 1 sama ada dia keluar soalan melorek set ataupun dia keluar soalan melorek rantau kertasamaan, 3 markah mesti dah ada dalam tangan kita. Okey, baik. Sekarang kita terus pergi kepada worksheet yang telah cikgu sediakan kat sini. Okey, dalam worksheet ni, cikgu nak bincangkan 2 soalan saja. Jadi, kalau kita perhatikan pada soalan A ni, dia nak kita lorek rantau ketaksamaan yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan berikut. Jadi, sebelum kita nak melorek rantau ketaksamaan tu, apakah benda pertama yang patut kita buat ialah kita kena cek dulu adakah semua ketaksamaan dah ada garisan dia. Sebagai contoh, y tambah 2x lebih besar sama dengan 10. Bila dia dah ada garisan, kalau kamu tengok garisan dia dah ada di sini. Okey, dan cikgu akan colorkan garisan dia dengan warna hijau lah. Okey, supaya senang kita nampak. Baik, so garisan ni dah ada. Garisan yang kedua adalah y lebih besar sama dengan 3x tolak 9. Yang ini cikgu akan guna dengan warna biru. Okey. Pun dah ada. Jadi kalau kita tengok di sini, yang belum ada adalah garisan y lebih kecil daripada 10. Jadi untuk kita nak melukis dia, kita perlu faham. Maksudnya sebelum kamu nak lukis tu, kamu mesti ada pertanyaan pada diri kamu. First, apa garisan yang kamu nak buat? Kamu nak buat garisan putus-putus ataupun garisan straight? Garisan putus-putus atau garisan straight. Jadi, kamu refer kepada simbol dia. Simbol dia tak ada tanda sama. Simbol dia macam ni je kan? Okey, bila macam ni maksudnya kita akan lukis garis putus-putus. Tetapi macam mana pula bentuk garis putus-putus yang kita nak bina tu? Kalau kita refer, kita mesti refer kepada y ataupun x. Okey, y ataupun x. Kalau kamu tengok sini dia tulis y. Jadi bila y, garisan dia mesti melintang. Putus-putus dan melintang. Jadi, di mana kita nak buat? Dia mesti, kalau garisan tu Y, dia melintang. So, kamu carilah. Ni tips yang senang ialah, kamu cari garisan lain yang melalui paksi Y juga. Kalau kamu tengok ini paksi Y, kalau kamu turunkan paksi Y ni, kamu tengok, oh, ada garisan lain yang melalui paksi Y itu. Jadi, di situ, dia dah dikategorikan sebagai, kita boleh tindihkan dia saja. Y sama dengan 10. Boleh. Okay, itu adalah tips yang mudah lah. Kalau tak, kamu boleh refer kepada sini. Kalau kamu tengok persamaan ni, y tambah 2x sama dengan 10, pintasan y dia adalah 10. Jadi, samalah dengan y sama dengan 10. So, y sama dengan 10 tu merujuk kepada pintasan yang sama dengan 10. Okey, jadi kita pun ambil pembaris dan lukis.
Okey, baik. So, cikgu akan guna warna lain. So, cikgu ambil baris, cikgu akan terus bina garisan sempang atau garisan putus-putus. Setelah tu kita akan tulis di sini Y sama dengan 10. Okey, sekarang kita mula nak belajar melorek. Okey, dengan cara nak belajar, first kali ialah kita tengok garisan yang warna hijau. Y tambah 2X sama dengan 10, kita tengok simbol dia. Okey, bila kita tengok simbol dia, cuba kita cantumkan simbol dia. Kita akan dapat huruf B. B bermaksud besar. Bila besar, kita akan lorek atas. Jadi sebelum kita nak lorek, kita letakkan nombor pada garisan tu. Sebab dia kata lorek rantau di atas kan. Jadi cikgu pun letak sebagai nombor 1, nombor 1, nombor 1, nombor 1. Maksudnya atas garisan tu. Okey, next kita tengok garisan yang kedua. Y lebih besar sama dengan 3X tolak 9. Jadi tadi cikgu guna warna biru. Jadi cikgu cantumkan dia, cikgu dapat huruf B. Jadi bila huruf B maksudnya besar. Bila besar, dia berada di atas garisan tu. Jadi cikgu bubuh nombor 2. Atas garisan, okay. So kawasan ni, nombor 2 ni merujuk kepada atas garisan warna biru. Dan garisan yang kita baru buat tadi ialah Y lebih kecil daripada 10. Y lebih kecil daripada 10 tu kita nak lorek dia. Kita letak dulu, cantumkan huruf dia. So kita dapat huruf K. Jadi bila huruf K dia adalah kecil. So bila dia kecil, kita akan lorek di bawah. So bawah garisan yang berwarna purple yang kita baru buat tadi, kita letaklah sebagai nombor 3. Okey, sekarang ni senang je. Kamu just cari di manakah nombor tu 1, 2, 3 tu berjumpa di kawasan yang sama. So kalau kita refer kat sini, dia berjumpa di sini. Dia berjumpa di kawasan yang sama di sini. Jadi itulah kawasan yang perlu kita lorek. Nak lorek mesti lorek cantik-cantik. Okey, tips untuk melorek, kamu kena lorek dengan sekata. Maksud sekata tu, kamu tak boleh lorek macam ni sikit, lepas tu tiba-tiba nak buat macam ni sikit, ataupun kamu nak buat macam ni. Kalau boleh, elaklah buat bentuk-bentuk macam ni. Cikgu faham. Kadang-kadang dalam exam tu kita ada banyak masa kan. Jadi kita kreatif pula tiba-tiba. Jadi, untuk nak mengelak kadang-kadang, takut kita tak diterima buat macam tu. Okey? Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, contoh B ni. Okey, buat step yang sama, kita akan check mana garisan yang dah ada, mana garisan yang belum ada. First, Y tambah 2X lebih besar sama dengan 4. Garisan tu kita akan tandakan dengan warna purple. Okey, so di sinilah. Dah ada. Next. Okey, baik. So, seterusnya kita check pula bagi Y lebih kecil sama dengan 3X tambah 4. So, garisan dia cikgu colorkan dengan warna hijau. Okey, pun dah ada. And then, next yang belum ada adalah X lebih kecil dan sama daripada 4. So, first kita check dulu sama ada kita nak buat garis putus-putus ataupun tak. Jadi, kalau kita tengok kat sini, simbol dia ni. Okay, kalau kita tengok simbol dia lebih kecil sama kan. Jadi, bila ada tanda sama, jadi kita akan buat garis straight. So, bila kita buat garis tak putus, sebabkan dia tulis X sama dengan 4. X sama dengan 4. So, garis tak putus dia tu akan tegak pada nombor 4. Okey, so sama juga macam konsep dia sama macam soalan A tadi. Kalau kamu nak buat garis tegak, kamu mesti cari garisan lain yang melalui paksi X juga. Okey, baik. Sekarang ni, kalau kita tengok dekat paksi X ni, ada 2 garisan yang melalui paksi X. Satu di sini dan satu di sini. Okey, tapi senang je. Kamu boleh fikir logik sebenarnya. Sebab dia X sama dengan 4. Jadi, kalau kita tanda di sini. Okey, jadi kita tak boleh tanda di sini. Sebab apa? Di sini, kalau kita fikir logik di sini, dia adalah mewakili zon negatif. Jadi, kita punya ni positif. Jadi, dia mesti akan duduk di zon positif. So, yang melaluinya ada satu garisan saja.
di sini. Jadi kita boleh tindihkan garisan kita tu di sini dengan menggunakan pembaris. Kamu ingat kamu mesti kena buat ni, mesti kena guna pembaris. Okey, so kita letak dekat atas ni dan kita garis. Okey. Okey, dan di sini kita tulislah X sama dengan 4. Okey, sekarang kita nak pergi proses untuk melorek. Okey, nak melorek sama je, kita tengok satu persatu. Kalau kamu confused, kamu cantumkan dia punya simbol tu, sebab kamu boleh tahu kamu akan dapat huruf apa. Huruf B kan? B mewakili besar. Jadi bila besar, kita kena lorek di atas. So kita tandakan sebagai nombor 1. 1, 1. Okey, next kita tengok garisan yang kedua, iaitu Y lebih kecil sama dengan 3X tambah 4. Jadi dia lebih kecil kan? Kalau kita tengok sambung ni, dia dapat huruf K. Jadi dia lebih kecil. Bila dia lebih kecil, kita akan lorek di bawah. Jadi kita bubuh nombor 2 di bawah garisan tu. Next yang ketiga, X lebih kecil sama dengan 4. So kalau kita cantum dia pun kita dapat huruf K, maka dia lebih kecil. Tapi kalau garisan tegak lebih kecil, dia tak ada atas bawah. Dia ada rantau di kiri dan rantau di kanan. Tapi sebabkan dia lebih kecil, so dia akan dilorekkan di rantau di kiri. Jadi kita masukkan sebagai nombor 3, nombor 3, nombor 3. Akhirnya kamu akan jumpa di mana ketiga-tiga dia tu akan berjumpa di kawasan yang sama, iaitu di sinilah 1, 2 dan 3. Jadi kawasan yang kamu jumpa tu kamu boleh lorekkan. Okey, satu lagi lupa cikgu nak pesan dekat kamu. Nombor-nombor yang kamu tanda kat sini macam ni, kamu boleh padamkanlah. Okey, sebab dia tak berkaitan lagi. Okey, so jadi itulah cara bagaimana kita nak menjawab soalan di mana melorek rantau ketaksamaan. Kamu kena ingat sekali lagi, cikgu ulang. Soalan ni selalunya akan suka datang pada kertas 2 bahagian A, soalan nombor 1. Dia selalunya akan berselang dengan soalan melorek set. Jadi, nasihat cikgu, selemah mana pun kamu dalam matematik, tak suka macam mana pun kamu dalam matematik, percayalah cikgu, kalau kamu praktis beberapa soalan, antara soalan-soalan kamu perlu praktis adalah melorek set, melorek rantau ketaksamaan. Kamu boleh membantu kita untuk mendapat markah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye and Assalamualaikum.